Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustazah Ain. Untuk topik kali ini insya-Allah tasrif al-af'al, tapi kita akan fokuskan pada video ini adalah tentang al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari' ini adalah kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang dan juga masa akan datang. Jika masa sekarang kita hanya gunakan perkataan ini secara terus, tetapi apabila fi'il ataupun kata kerja yang ingin digunakan pada masa akan datang, kita hanya akan tambahkan sin di hadapan. Sebagai contoh saya beri, sekiranya yadhhabu, ni fi'il, contoh fi'il mudhari' ya ni. Yadhhabu sedang pergi, tetapi jika kita mahu beritahu akan pergi, kita hanya tambahkan sin di hadapan. Jadi sayadhhabu. Okey, yadhhabu bermaksud dia sedang pergi, manakala sayadhhabu bermaksud dia akan pergi. Okay, hanya tambahkan sin di hadapan untuk fi'il kata kerja akan datang. Tapi fi'il mudhari' yang kita gunakan ini, kedua-duanya boleh digunakan untuk fi'il pada masa sekarang, perbuatan yang berlaku pada masa sekarang, dan perbuatan yang akan berlaku pada akan datang. Harap dapat difahami. Kemudian kita ingin mempelajari tajuk al-fi'lu al-mudhari' tentang pembentukan perkataan, ataupun dalam bahasa Arabnya tasrif al-fi'lu al-mudhari'. Tasrif al-fi'lu al-mudhari'. Di sini saya telah tuliskan tasrif al-fi'lu al-mudhari'. Okey. Kita mulakan dengan huwa. Huwa yaf'alu, huwa yaf'alu, huma yaf'alani, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hum yaf'aluna, huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Ini semua adalah fa'il yang merujuk kepada orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Kita menceritakan tentang seseorang ataupun seorang yang tidak ada dalam pandangan kita. Huwa bermaksud dia sedang melakukan, huma bermaksud mereka berdua sedang melakukan, hum bermaksud mereka semua ataupun mereka bertiga sedang melakukan. Okey. Manakala hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna. Tiga-tiga fi'il ini merujuk kepada perempuan yang tidak ada di hadapan kita. Kita menceritakan tentang orang yang tidak ada di hadapan kita. Hiya taf'alu, dia iaitu perempuan, dia sedang melakukan. Huma taf'alani, mereka berdua sedang melakukan. Hunna yaf'alna, mereka semua sedang melakukan. Tapi kesemua ini merujuk kepada perempuan yang tidak ada di hadapan kita. Yang di atas ini adalah merujuk kepada lelaki yang tidak ada di hadapan kita. Okey. Kemudian anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Ini merujuk kepada lelaki yang berada di hadapan kita. Anta taf'alu, awak sedang lakukan ataupun kamu sedang lakukan. Antuma taf'alani, kamu berdua sedang lakukan. Antum taf'aluna, kamu semua sedang lakukan. Manakala yang bawah ini pula adalah untuk perempuan. Anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna. Saya jelaskan sedikit. Okey.
Jadi anti taf'alina bermaksud kamu, iaitu perempuan, sedang lakukan. Antuma taf'alani, kamu berdua sedang lakukan. Antunna taf'alna, kamu semua sedang lakukan. Tetapi merujuk kepada perempuan. Yang di atas merujuk kepada lelaki dan di bawah merujuk kepada perempuan. Dan kesemua mereka ini berada di hadapan kita, iaitu kamu ataupun kamu berdua ataupun kamu semua. Kemudian yang terakhir adalah ana merujuk kepada saya. Ana af'alu, saya sedang lakukan. Nahnu naf'alu, kami sedang lakukan. Ana af'alu, saya sedang lakukan. Nahnu naf'alu, kami sedang lakukan. Okey. Bagi memudahkan kita untuk mengingat al-fi'l al-mudhari', terdapat beberapa tips yang mungkin dapat membantu anda semua yang boleh saya kongsikan di sini. Okay. Yang pertama, kita ingat untuk kolom di sini ialah orang yang tidak ada di hadapan kita. Untuk kolom di sini adalah untuk orang yang berada di hadapan kita. Dan manakala di sini adalah kita sendiri. Sama ada kalau seorang kita pakai af'alu, dan kalau kita berdua dan kita ramai-ramai kita pakai nahnu naf'alu. Okey. Seterusnya, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah bagi kolom yang di sebelah sini, untuk lelaki dapat dilihat di sini semuanya adalah menggunakan huruf ya di hadapan. Semuanya huruf ya di hadapan merujuk kepada lelaki. Okey. Jadi dia punya nota tambahannya, kita ingat lelaki guna ya. Okey. Untuk sebelah sini. Manakala untuk perempuan kita akan gunakan ta. Tapi kita perlukan starkan di sini bahawa ini ada satu special case. Walaupun dia perempuan, dia menggunakan ya. Untuk perempuan yang ramai, kita gunakan ya di hadapan. Special case. Perempuan kita gunakan ta. Lelaki kita gunakan ya, perempuan kita gunakan ta. Tetapi special case untuk ramai kita akan tulis dengan ya. Boleh? Okay. Manakala untuk orang yang di hadapan kita, kesemuanya kita akan gunakan huruf ta di hadapan. Untuk orang yang di hadapan kita, kita akan bermula dengan huruf ta kesemuanya di hadapan. Boleh? Dan bagi kata kerja pertama, untuk ana dan nahnu sangat mudah, iaitu untuk ana sebab bermula dengan alif hamzah, kita boleh ingat fi'il dia akan bermula dengan alif hamzah juga. Dan nahnu dia bermula dengan nun, maka dia punya fi'il akan bermula dengan nun juga. Okay. Jadi star di sini apa yang penting? Okay, di sini bermula hadapannya dengan ya, di sini bermula hadapan dia dengan ta. Special case ada satu untuk ramai, kita akan bermula dengan ya. Manakala di sebelah sini orang yang di hadapan kita, kesemuanya kita bermula dengan huruf ta. Manakala untuk saya dan kami, kita akan gunakan sama dengan huruf pertama pada dhamir, iaitu ana bermula dengan alif hamzah, maka fi'ilnya akan bermula dengan alif hamzah. Nahnu bermula dengan nun, maka fi'ilnya akan bermula dengan huruf nun juga. Okay, jadi kat sini notanya adalah mula dengan alif hamzah. Okey. Harap jelaslah. Kemudian apa lagi yang boleh kita simpulkan? Okey. Jika untuk dua orang, huruf tambahan di belakang. Tadi kita fokus kepada huruf tambahan di hadapan, kemudian kita fokuskan kepada huruf tambahan di belakang. Fi'il mudhari' melibatkan fi'il mudhari', huruf tambahan dia boleh sama ada di hadapan sahaja ataupun huruf tambahan dia akan berlaku di hadapan dan juga di belakang. Tadi kita telah fokuskan pada huruf tambahan di hadapan, sekarang kita akan fokuskan huruf tambahan di belakang pula. Okey. Bagi untuk dua orang, kita akan tambahkan huruf alif nun di belakang. Huruf alif nun di belakang.
Lihat alif nun di belakang, kemudian di sini juga alif nun, kemudian di sini juga alif nun, kemudian di sini juga alif nun. Bermaksud sekiranya kita mahu merujuk kepada dua orang, kita akan tambahkan huruf alif nun di belakang. Okey. Kemudian untuk ramai, kita akan tambahkan huruf waw nun bagi lelaki. Waw nun dan waw nun bagi lelaki. Manakala bagi perempuan, kita akan tambahkan huruf nun sahaja. Huruf nun sahaja. Berbaki satu saja lagi, iaitu untuk anti, huruf tambahannya adalah ya nun. Okay. Untuk perempuan yang berada di hadapan kita, tambahannya adalah ya dan nun. Okay. Okay. Jika dilihat di sini, untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana dan nahnu, huruf tambahannya hanya melibatkan di hadapan. Huwa huruf tambahan ya, hiya huruf tambahan ta di hadapan, anta huruf tambahan ta di hadapan, anti ana huruf tambahan alif, kemudian nahnu huruf tambahan nun di hadapan. Manakala dhamir-dhamir yang lain, huruf tambahannya berlaku di hadapan dan juga di belakang. Boleh? Okey, saya ulang lagi sekali. Al-fi'lu al-mudhari' adalah fi'il yang melibatkan kata kerja pada masa sekarang ataupun pada masa akan datang. Sekiranya kita ingin merujuk kepada kata kerja pada masa akan datang, kita akan tambahkan huruf sin di hadapan fi'il tersebut. Contoh, yaf'alu sekarang berlaku pada masa sekarang, tapi jika berlaku pada masa akan datang, kita tambahkan sin di hadapan, yang akan menjadi sayaf'alu. Untuk kolom di sebelah sini merujuk kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Kolom yang berada di tengah ini merujuk kepada orang yang berada di hadapan kita. Manakala kolom yang ketiga adalah merujuk kepada diri kita sendiri. Saya dan kami. Okey. Bagi orang yang tidak berada di hadapan kita, jika lelaki menggunakan huruf tambahan ya di hadapan kesemuanya, manakala bila perempuan yang tidak ada di hadapan kita, kita menggunakan huruf tambahan ta di hadapan. Dengan special case untuk wanita yang ramai, kita menggunakan huruf ya. Ini special case yang perlu kita ingat. Kalau lelaki pakai ya di hadapan, perempuan pakai ta di hadapan. Tetapi ada satu special case untuk perempuan yang ramai, kita pakai ya di hadapan. Untuk orang yang berada di hadapan kita pula, kita menggunakan huruf tambahan ta kesemuanya di hadapan. Manakala untuk saya, kita gunakan sama seperti ejaan pada dhamir ana bermula dengan alif hamzah, maka fi'ilnya bermula dengan alif hamzah juga. Dan nahnu bermula dengan huruf nun, maka fi'ilnya juga bermula dengan huruf nun. Kemudian merujuk kepada huruf tambahan di belakang. Huruf tambahan di belakang, jika dua orang, kita akan tambahkan alif nun seperti huma yaf'alani, huma taf'alani, antuma taf'alani, antuma taf'alani. Dan sekiranya ramai, bagi lelaki kita akan tambahkan waw nun, hum yaf'alun, antum taf'alun. Dan bagi perempuan kita akan tambahkan huruf nun di belakang, hunna yaf'alna, antunna taf'alna. Bagi anti pula, ada special case, dia seorang sahaja, huruf tambahan di belakang adalah ya nun. Terdapat fi'il yang
hanya huruf tambahannya di hadapan seperti huwa yaf'alu, hiya taf'alu, anta taf'alu, ana af'alu, nahnu naf'alu. Manakala damir-damir yang lain fi'ilnya huruf tambahan di depan dan juga di belakang. Diharapkan video ini dapat memberi kefahaman kepada anda semua dalam memahami fi'il mudhari', dan mudah-mudahan beberapa tips yang saya beri ini dapat membantu anda dalam mengingat tasrif fi'il mudhari'. InsyaAllah berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita cuba untuk bina perkataan daripada dhamir yang kita mahu berdasarkan kata kunci yang telah kita bina di awal tadi. Okey, sebagai contoh kita mahu katakan kamu sedang melakukan bagi perempuan. Kamu bermaksud orang itu berada di hadapan kita. Jadi kata kuncinya, jika orang itu berada di hadapan kita, huruf tambahannya adalah huruf apa? Jika masih ingat, huruf ta di hadapan. Okey, jadi kita ambil dulu perkataan melakukan dalam bahasa Arab adalah fa'ala. Okey, 3 huruf fa'ala. Jadi kita ingat tadi, jika orang itu berada di hadapan kita, huruf tambahannya adalah ta di hadapan. Dan bagi perempuan, huruf tambahannya di belakang adalah ya dan nun. Hanya satu sahaja fi'il yang mana huruf tambahan di belakang adalah ya dan nun. Sekarang kita gabungkan kesemuanya, maka jadilah taf'alina. Okey, taf'alina dhamir untuk anti, kamu perempuan. Okey, sekarang kita cuba lagi. Sekiranya kita mahu katakan mereka semua sedang melakukan, lelaki. Mereka semua sedang melakukan, lelaki. Okey, jadi kalau mereka, okey, kita ambil perkataan asal fa'ala. Okey, mereka tu maksudnya dia tak ada depan kita kan. Jika tak ada depan kita dan dia tu adalah lelaki, jadi huruf tambahan di hadapan adalah kolom di sebelah sini yang tadi. Huruf tambahan di hadapannya adalah huruf ya. Mereka maksudnya ramai untuk lelaki. Apakah huruf tambahan di belakang sekiranya ramai untuk lelaki? Waw dan nun. Jadi kita sambungkan semuanya. Yaf'alun. Dhamir hum, mereka, ramai untuk lelaki. Boleh? Okey, sebagai contoh lagi, kita mahukan 2 orang, mereka 2 orang untuk perempuan pula. Mereka 2 orang untuk perempuan. Okey, dia tak ada depan kita kan? Tak ada depan kita, tapi dia perempuan. Jadi huruf tambahannya adalah huruf fa, ain, lam. Huruf tambahan dia kalau mereka perempuan, huruf tambahannya adalah huruf ta. Dan dia 2 orang. 2 orang apa yang kita sebut sebelum ni? Kalau 2 orang, huruf tambahan di belakang adalah huruf alif dan nun. Maka kita sambungkan taf'alani. Dhamir untuk huma, perempuan. Mali muannas. Begitulah cara-caranya apabila kita ingin membentuk perkataan berdasarkan clue
ataupun kata kunci yang telah kita bina. Kebiasaannya untuk lebih mudah lagi, kita boleh juga binakan, ciptakan lagu untuk mengingat tasrif fi'il mudhari' ini. Boleh cari di YouTube, banyak terdapat di YouTube juga yang mana telah diciptakan lagu-lagu yang berkaitan dengan tasrif fi'il mudhari'. Cuma kali di video saya ini, saya nyatakan beberapa tips yang boleh diguna pakai oleh para pelajar dalam mengingat tasrif fi'il mudhari'. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video pengajaran bahasa Arab yang lebih lagi untuk manfaat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.